salah satu perkara penting bila kita menghasilkan sesuatu apa yang dikatakan sebagai esei sejarah. Sebenarnya dalam menghasilkan satu penulisan yang berbentuk sejarah itu, kita telah menerapkan satu nilai kemahiran di mana kita telah melatih seorang pelajar yang dikenali sebagai pelajar sejarah itu ataupun the student of history. Dia mesti mempunyai satu kemahiran inquiry, itu kemahiran untuk mencungkil, menggali maklumat sedalam yang mungkin. Jadi dalam usaha kita untuk membuat sesuatu penyelidikan yang berbentuk inquiry, kita perlu melalui beberapa langkah ataupun proses. Yang pertama, kita perlu mengenal pasti dan membina permasalahan menggunakan konsep khusus dalam mata pelajaran sejarah. Itu berdasarkan apa kita panggil sebagai 4W1 H. What, where, when, who dan juga how. Itu adalah konsep-konsep penting yang kita perlu tahu untuk kita kenal pasti siapa, di mana tempatnya, bila berlaku sesuatu peristiwa itu. Dan juga kita boleh menilai kenapa ianya berlaku, sebab, akibat dan sebagainya. Dan kita melihat bagaimana proses itu berlaku. Itu adalah satu proses dalam mata pelajaran sejarah. Sebelum kita nak menghasilkan suatu penulisan, kita perlu bergerak melalui langkah yang pertama ini. Itu mengenal pasti 4W1H. Barulah kita membina apa yang dikatakan sebagai persoalan kajian ataupun permasalahan kajian. Sebab daripada persoalan dan permasalahan itu, kita boleh membuat hipotesis tentang kajian yang hendak kita buat. Kita nak mengkaji tentang apa? Jadi kita mesti membina dulu objektif, dan dari situ kita selarikan kita punya objektif dengan persoalan kajian. Memudahkan kita membuat sesuatu jangkaan daripada kajian kita nanti. Itu dipanggil hipotesis. Dan seterusnya kita akan merangka, membina dan membina satu proposal kajian. Ini sebagai panduan kepada kita untuk menghasilkan sesuatu esei yang baik. Ini satu esei sejarah yang menarik. Dia mesti dirangka dengan baik dalam cadangan kajian ataupun proposal kajian. Yang keempat, kita perlu setelah ada proposal itu memudahkan kita untuk mengumpul, memilih sesuatu maklumat dan juga data yang kita perolehi, sama ada melalui sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber ketiga. Ini untuk sumber lisan. Dan dari semua bahan ini kita akan mentafsir, menilai dan menggunakan maklumat yang sesuai dengan persoalan kajian yang kita kaji. Jadi kita telah melalui proses pertama, proses kedua, 3, 4 dan kelima. Dari situ kita mula mengembangkan esei kita melalui analisa daripada dapatan dalam kajian tadi. Ini sama ada melalui data perangkaan ke ataupun daripada beberapa penemuan melalui surat menyurat, dokumen, melalui manuskrip dan sebagainya. Boleh kita gabungkan untuk membina tentang persoalan kajian tadi dan menghuraikannya. Itu dikatakan dapatan kajian, iaitu isi kepada esei yang kita tulis. Dan seterusnya kita akan membina dan membuat analisis daripada persoalan pertama, persoalan kedua, persoalan ketiga yang kita bina tadi dalam dapatan kajian. Dan kita akan memberi kita punya pandangan, kita akan membuat kesimpulan, keseluruhan daripada 3 persoalan ataupun 4 persoalan yang kita bina tadi dalam dapatan ataupun isi kita tadi. Dan akhirnya kita akan membuat satu kesimpulan tentang keseluruhan esei kita. Jadi dia akan menjadi satu esei yang menarik. Dan pembaca akan meneruskan minat mereka untuk terus membaca, terus memahami apa yang disampaikan dalam esei tersebut. Dan seterusnya mereka akan kita akan membuat penyelidikan, evaluasi ke atas penyelidikan yang kita jalankan, buat penilaian. Kita akan melihat apa lagi kekurangan, apa lagi kita boleh buat kajian seterusnya oleh mungkin pengkaji yang lain, untuk mendalami lagi persoalan yang kita kaji tadi. Itu semua berlaku sebagai satu proses yang dikata inquiry. Kita menggali, mencari, mencungkil maklumat daripada core, daripada asalnya. Yang dari situ kita boleh membina kefahaman yang lebih jelas dan esei kita akan menjadi menarik.
Jadi kita membina, mengukuhkan sudut pandangan kita sendiri berdasarkan kepada esei yang kita tulis tadi dan kita sampaikan dalam pembentangan yang kita buat bersama dengan guru nanti semasa kita melakukan proses belajar dan sebagainya. Jadi setelah itu kita akan membuat laporan ini berkaitan dengan kajian yang telah kita jalankan, dari segi pra penulisan, semasa penulisan dan juga selepas penulisan. Jadi ini antara perkara yang penting yang pelajar mesti kuasai. Ini dalam menghasilkan sesuatu esei yang baik, kita mesti mempunyai semangat ingin tahu, mencari, menggali sedalam yang mungkin sesuatu persoalan yang kita kemukakan. Dan persoalan yang kita jawab itulah yang dikatakan sebagai dapatan kajian ataupun isi kepada kajian yang kita buat nanti. Itu yang dikatakan sebagai kaedah inquiry dalam menghasilkan satu kerja kursus yang menarik. Ini kalau pelajar ni boleh membuat inquiry sedalam yang mungkin, sebaik yang mungkin berdasarkan 10 langkah yang saya berikan ini, maka sudah pasti pelajar akan dapat menghasilkan satu esei sejarah yang menarik.